Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masalah kekurangan bekalan reagen atau bahan uji COVID-19 di negeri ini telah diatasi setelah bekalan tiba secara berperingkat. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung berkata, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS kini berusaha menyelesaikan sampel yang tertangguh sebelum ini. Menurut Datuk Safar, petugas yang menjalankan ujian berkenaan bekerja secara bergilir-gilir 24 jam sehari. Sekarang ini pihak Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri sedang berusaha untuk membuat melaksanakan tes di lab ini untuk menyelesaikan semua sampel-sampel yang diambil. Datuk Safar bercakap dalam sidang media selepas merasmikan penyerahan sumbangan bekalan perubatan kepada Kerajaan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, beliau memaklumkan tahap pematuhan PKP Fasa 2 di negeri ini melebihi 95%. Kita perlukan mematuhi semua arahan-arahan yang akan dikeluarkan dari masa ke semasa. Sekiranya perlu dilaksanakan di mana-mana lokaliti di sesuatu daerah itu. Enhanced MCO ini tidak semestinya berkuat kuasa untuk keseluruhan suatu daerah. Mengenai nasib baki rakyat Malaysia yang masih terkandas di Nunukan, Kalimantan Utara, Indonesia, Datuk Safar berkata kerajaan negeri bersedia mempertimbangkan sebarang permohonan daripada Jabatan Imigresen. Dilaporkan 123 rakyat Malaysia terkandas di Nunukan berikutan penguatkuasaan PKP Fasa 2. Bagaimanapun, 98 orang termasuk 11 rakyat Indonesia yang berkahwin dengan rakyat tempatan diberi kebenaran khas dari kerajaan negeri untuk memasuki Sabah melalui pelabuhan Tawau pada 7 April lepas. Orang ramai dinasihatkan agar tidak mendiskriminasi pesakit yang disyaki positif COVID-19 serta keluarga mereka. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Christina Rundi berkata, sebaliknya masyarakat perlu prihatin terhadap kepayahan yang sedang dilalui golongan berkenaan. Menurut Datuk Dr. Christina, terdapat situasi pesakit atau keluarga mereka terpaksa keluar dari kawasan tempat tinggal mereka agar tidak diganggu oleh masyarakat sekitar. Orang tidak minta dapat penyakit ini. Jadi apabila orang itu dapat penyakit itu, kita harus lebih rasa bertanggungjawab dan memberi prihatin kepada mereka, karena kita juga mungkin orang yang dijangkiti satu hari nanti dan kita tidak juga mau masyarakat lain memandang serong kepada kita ataupun diskriminasi. Ini adalah satu penyakit yang siapa-siapa pun boleh dapat, bah. Beliau menyatakan demikian selepas acara penyerahan sumbangan pelindung muka daripada Persatuan Sahabat Sejati Macong Sabah kepada Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat di Kota Kinabalu. Ia turut disaksikan Konsulat Jeneral China di Kota Kinabalu, Liang Jaide. Dalam pada itu mengulas pewujudan pusat kuarantin di Keningau, Datuk Dr. Christina berkata, langkah itu berikutan terdapat kaki tangan Hospital Keningau dikesan positif COVID-19 dan individu yang merupakan kontak rapat masih menunggu keputusan ujian dan dalam masa sama perlu dikuarantin sebagai langkah pencegahan. Susulan langkah menghadkan aktiviti di Kompleks Perikanan Safma Kota Kinabalu, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK dan polis menjalankan tinjauan awal pagi tadi bagi memastikan larangan menjajah hasil perikanan di kawasan tersebut dipatuhi semua pihak. Kerajaan Negeri Sabah melalui Pusat Kawalan COVID-19 Sabah pada Isnin lalu memutuskan untuk menghentikan semua aktiviti menjajah di kawasan kompleks berkenaan sepanjang PKP. Pengarah Jabatan Pelesenan di BKK, Sairul Nizam Sukor berkata hanya operasi pemunggahan dan jualan borong dibenarkan bagi mengelak berlaku kesesakan orang ramai. Operasi pada hari ini bersepadu bersama pihak PDRM, kita buat pemantauan di sekitar Pasaraya KK dan juga Pusat Safma untuk mengenal pasti mana-mana penjajah yang masih degil dan berjualan di luar premis. Operasi berkenaan yang disertai 33 penguatkuasa di BKK dan polis juga bertujuan memberi kesedaran orang awam mengenai arahan baharu itu selain memaklumkan waktu operasi awam Kota Kinabalu yang bermula 6 pagi hingga 2 petang. Operasi bersepadu ini dijalankan bermula 4 pagi hingga 6 pagi.
6 jalan utama di daerah Tawau ditutup bermula 2 petang tadi sebagai langkah memastikan pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahap 2 di daerah zon merah ini berjalan dengan baik. Polis juga mengambil langkah menambah lokasi sekatan jalan raya SJR di Tawau. Ketua Polis Daerah ACP Peter Anak Umbuas berkata 6 jalan yang ditutup secara kekal iaitu 24 jam melibatkan laluan memasuki Bandar Tawau. Jalan-jalan berkenaan ialah lampu isyarat Jalan Utara, Jalan Saleh, lampu isyarat Telekom, lampu isyarat Takada, lampu isyarat Jalan Damai dan Jalan Apas. ACPP itu memaklumkan pihaknya juga menambah 5 lagi lokasi SJR iaitu Jalan Tiku, Jalan Tanjung Batu, Jalan Tawau Lama, Jalan Kuhara dan Jalan Utara. Ini menjadikan keseluruhan SJR dikendalikan IPD Tawau sebanyak 9 lokasi. Menyedari kepayahan dihadapi penduduk di pulau-pulau, Maritim Negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan mengambil inisiatif menyalurkan sumbangan kepada 82 keluarga di Pulau Balambangan, Kudat. Usaha murni ini dijayakan dengan kerjasama Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah PSUP serta Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK. Menurut Pengarah Maritim Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Laksamana Pertama Muhammad Rosli Abdullah, program dilaksana berikutan kesukaran penduduk di pulau berkenaan untuk mendapatkan bekalan makanan dari Tanah Besar Kudat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP selain sebagai menghargai kerjasama yang telah diberikan oleh komuniti maritim khususnya penduduk di Pulau Balambangan. Sumbangan berupa keperluan makanan seperti beras, telur, kopi dan gula ini disampaikan Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Samsuni Muhammad Nor. Sumbangan kepada ibu tunggal juga turut disampaikan oleh isteri kepada Datuk Samsuni, Datin Wan Nor Suraya Wan Saad. Dalam pada itu, Laksamana Pertama Muhammad Rosli turut menasihatkan komuniti maritim agar sentiasa berada di rumah, menjaga kebersihan dan mengikut arahan semasa dalam usaha menghapuskan rantaian COVID-19. Sekian berita dari Sabah petang ini. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, duduk di rumah, jangan keluar. Kembali bersama Zahra Zamri dan Angga Sepuri. Silakan Zahra.